Salam sejahtera. Selamat kembali dalam Wirausahawan Podcast yang Sembilan. Saya Ahmad Fitri dan saya Ras Muhammad. Anda bersama kami dalam Wirausahawan dan ini merupakan episod ke-9. Terima kasih kepada anda kerana terus kekal setia bersama kami. Yang mana yang subscribe, yang mana yang komen, yang like dan sebagainya. Terima kasih. Kita nak raikan juga new subscriber. Terima kasih. Terima kasih kepada anda. Kalau kami boleh jumpa anda belanja aiskrim, InsyaAllah kita akan buat kan? InsyaAllah kalau jumpa dekat event, minta tuan dah sign buku. Boleh tak ada masalah. Kalau dengan Aman bergambar. Bergambar dengan Aman. Saya bergambar je. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah masuk episod ke-9. Saya harap kita harap apa yang kita buat ni dapat sikit sebanyak memberi panduan dan manfaat pada mereka lah. Sebab pelbagai cerita yang kita hidangkan semua berbeza-beza. Sangat berbeza. Industri perniagaan pun berbeza juga. Jenis orang berbeza. Ya. Mereka sendiri pun berbeza. Betul. Alhamdulillah. Dan kami juga membawakan topik-topik yang berbeza setiap minggu. Kita bukanlah nak santai dan sembang sahaja, Cik Ras. Kita nak mengajar juga. Kita nak mengajar juga dalam masa yang sama. Sebab daripada inspirasi dan cerita usahawan yang kita invite tu, banyak sebenarnya yang kita belajar. Yang mana jatuh terduduk dulu. Betul. Yang mana dah buat bisnes kau-kau tiba-tiba jatuh. Betul. Dan macam mana kau bangkit balik dan sebagainya. Sebab jatuh dan naik, jatuh dalam perniagaan, dalam kehidupan ni normal. Itu normal. Tapi yang penting macam mana kita bangkit semula. Kan? Itu yang kita nak belajar. Ada yang lebih normal lagi sebenarnya. Jatuh tak naik-naik. Itu kena cari ubat lah. Okey. Yang normal apa? Yang normal sebenarnya setiap manusia ada hobi. Ada hobi. Yes. Setiap manusia ada hobi. Normal, betul tak? Betul. So minggu ni kita nak cakap tentang hobi. Hobi yang mendatangkan manfaat mungkin insya-Allah. Sebenarnya hobi juga sebenarnya membantu kita untuk release dari apa saja pekerjaan ke masalah ke. Saya dulu kalau cerita pasal hobi ni saya bukan kata ni adalah hobi saya. Tapi inilah satu aktiviti yang saya suka buat bila keadaan saya sangat stres. Apa tu? Saya suka pergi main Time Crisis. Time Crisis. Saya rasa Time Crisis tajuk dia. Saya suka pergi main game. Okey. Yang tembak-tembak kita selindung tu Time Crisis. Okey. Dekat arcade. Dekat arcade. Wow. Saya akan hilangkan diri sekejap. Tak kisahlah saya bersama siapa, balik office ke mana, saya akan pergi dan saya akan main. Berapa banyak you spend dekat time arcade tu? Bukan mahal pun. Kalau RM20 pun dah lama sangat dah you main. Kalau yang Time Crisis tu rasa pada saya sekolah rendah. Lama. Dia sampai nombor 4 dah sekarang. Kan saya main sampai saya puas dan saya akan balik jadi orang nombor balik. Saya tidak spend kat sana main semua game, tak. Main tu saja. Main tu saja. Tu salah satu perangai saya yang kadang-kadang sekarang pun masih buat lagi, tapi dia tidaklah terlalu obvious macam dulu. Dulu kita tak ada body yang kita nak share dan sebagainya. Jadi cara kita express kita punya release stress kita dengan macam tadilah main game dan sebagainya. Kat rumah saya memang ada PlayStation, tapi saya bukan terlalu obses dengan PlayStation. Spend time dengan PlayStation with my son, dengan anak. Jadi hobi ni macam-macam. Ada hobi yang permanent, ada hobi yang seasonal. Ada hobi yang kita buat just untuk isi masa lapang sahaja. Amal sendiri apa hobi? Kalau hobi saya dari dulu memang travelling lah. Tapi ianya kami masa lah. Kalau kita ada komitmen, kita nak pergi travelling tu, kita kena planning lah. Tapi apa-apa pun travelling masih lagi hobi saya. So you masih jadi steward dulu, you enjoy lah saya tu. Sangat enjoy travelling pada waktu itu. Okay. Sebab kita satu dengan culture yang berbeza. Satu lagi tempat yang kita explore pun berbeza juga. Zaman dulu lain. Even Malaysia Airlines pun kalau nak pergi ke Penang pun bermalam. Betul. Kat sana Kuantan pun bermalam. Mana ada day trip kan. Ini kan pula kalau white body pergi sampai ke New York dan sebagainya, bermalam kat sana. So you experience benda tu lah. Masih lagi kita bawa-bawa sampai sekarang untuk kita travelling. Tapi dulu saya pernah ada seasonal hobby, iaitu main paintball. Dan sakit juga tu, menyakit kan? Dengan inline skating. Itu adalah seasonal hobi saya. Baik. Sekarang ni kita gantung je inline skate tu kat rumah. Baik. Sebab
Satu sebab risiko lah. Risiko. Kalau inline skating ni kenapa saya stop adalah tragedi di mana kawan saya terpaksa operate lutut dia, ligamen dia putus. Ya Allah. Waktu tu masa tu kita main inline kan, and saya ambil pendekatan waktu tu aku kerja ni. Tapi kan kalau ni kalau tak kerja tak ada duit pula. Betul. So kita kena balance kan hobi tu. Risiko yang ada. Kalau Cik Dah tadi ada share kan. Sama juga macam saya, Man. Saya daripada zaman sekolah, saya memang suka ride. Saya masih ingat TS Agama ataupun Pentagama is my first bike. Mak saya belikan lepas saya lulus cemerlang dalam SPM. Lepas tu datang Kuala Lumpur belajar naik motor dan sebagainya. Saya pernah balik Kelantan dengan motor, Man. Dengan motor. Berapa jam? Ride motor sorang-sorang dari UiTM cuti, kita balik ke Kelantan naik motor. Dan kalau daripada UiTM Melaka, saya travel ke UTM Skudai tu setiap minggu naik motor 2 jam 3 jam normal, because I love kelajuan, saya love risiko lah masa tu. Sebab seorang biker ni patutnya hati kering, sepatutnya macam tu. Tapi tak boleh lalai kan. Saya sampai tertidur lama atas jalan raya sambil bawa motor. Masa tu lah kita tak fikir risiko kan. Zaman kita muda ni kita tak fikir risiko sangat dan sebagainya. Saya pernah beli Kawasaki Vulcan chopper lah. Terbalik, tertonggang, macam-macam benda lah. Dan last motor yang saya bawa adalah Ducati Monster. I think masa zaman saya pakai Ducati Monster ni, back to 10 years ago, itu adalah first naked bike dekat Malaysia ni. Jadi dia sangat seksi. Naked bike sekarang banyak lah, KTM ada, Harley Davidson ada dan sebagainya kan. Tapi ada satu ketika, Man, saya bawa motor ni, perjalanan tu daripada Office Richworks ke Ampang. Tiba-tiba saya ada rasa fear, Man. Ada rasa ketakutan. Ada rasa fear. Timbul rasa takut tu. Rasa takut sebab kereta laju. Kau naik motor, kau tak ada slow. Especially kalau jalan highway, kau kena laju sebab kau kena sama energi dengan kereta. Kalau tak, nanti kau kena langgar. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bila kita macam laju, rasa fear tu macam, kenapa aku tiba-tiba rasa fear ni? Sebab kita makin berumur, kita makin rasa fikir risiko dia tu. Sebab kita ada komitmen. Ada komitmen, ada anak, ada isteri, nanti macam mana mereka dan sebagainya. Jadi saya tiba-tiba bila rasa macam saya jual motor. Tapi sekarang macam craving balik. Tengok banyak motor-motor yang seksi sekarang, Man. Harley Davidson, Kawasaki, Honda sendiri. Sangat banyak motor-motor seksi. Jadi kepada anda yang suka-sukakan hobi dan sebagainya ni, boleh buat. Betul. Kalau pasal hobi ni, what are the benefit yang dia akan bagi kat kita sebenarnya, Cik Dah, dalam konteks secara general? Saya rasa hobi banyak, Man, manfaat pada kita. Kalau kita pilih hobi yang tepat, kita akan ada circle yang betul. Sebab hobi ni tak boleh dimainkan seorang diri. Dia kena ramai-ramai. Dia kena berpasukan kan. Macam contohnya ahli kelab motor besar. Dia ada yang masuk sebagai ahli ni bukan orang biasa-biasa. Betul. Kan? Kelab macam contoh sekarang Datuk Ira buat hobi naik Ferrari. Semua Ferrari kan. Owner semua business owner kan. Macam contoh kelab kereta, kelab motor, kelab even golf club dan sebagainya kan. Jadi satu saya kira adalah kita boleh berada dalam circle yang tepat. Circle yang positif yang macam mana pun dapat membantu menaikkan semangat kita dan sebagainya. Itu pertama saya rasa. Nombor dua, Man, dalam hidup kita ni kena ada balance antara stress and release stress. Kita ni kalau kita sedut aja, Man, kita anxiety, Man. Dan akhirnya kita tak produktif. Betul, kita akan jadi penat. Dia macam komputer lah. Kalau komputer tu hang, bukan nak kena pergi repair pun, sometimes just need to restart je. Need to restart je. Betul. Kan, you restart, then you okay start, dia okay balik dah. So sama juga dalam life. Hobi ni kita menjadikan satu aktiviti yang kita release stress. Tapi jangan keterlaluan. Ada setengah hobi memancing sampai kena ketuk, kena bini marah, tak balik rumah. Ada yang suka pergi camping, masuk sampai ke dalam hutan, bahaya dan sebagainya. Jadi saya fikir hobi pun perlu berpada-pada. Betul. Berpada-pada. Itu just my opinion lah. Betul lah. Kalau dalam konteks perniagaan, bagi usahawan-usahawan, saya rasa itu adalah tempat mereka untuk release stress dan berkumpul dengan kawan-kawan dia. We are not talking about the expensive hobby. Hobi ni ada macam-macam. Sebab tu you kena tahu capacity you. Ukur baju badan sendirilah. Kalau nak travel, jangan fikir pasal Europe.
satu travel ke Europe seorang 2 minggu average could be 10,000. Itu fair amount lah. Itu tak mewah tau. We are not talking about travel dekat business class. DIY travel DIY dan ekonomi je. Ekonomi. Okay, seorang diri 10,000 tu tak lagi lah kalau kita nak pergi ke luar negara, ke Europe lah. Europe ke US ke sebagainya. Tapi kalau Asia, 3,000, 2,000 will do. Kan? So maksudnya kalau kita ada gaji RM1,500 ataupun RM2,000, kata kita boleh letak asing RM500 sebulan. Dalam masa 4-5 bulan kita boleh pergi satu lokasi. Kan? Mana kita nak pergi? Banyak tempat dekat Asia ni. Kita boleh pergi Thailand. Thailand ada banyak tempat. Betul. Phuket, Krabi, Koh Samui, Bangkok. Banyak lah kan? Kalau Jakarta awak mahir. Indonesia mana? Banyak sangat. Ada Bogor, ada Bandung, ada Jogja, ada Bali. Tu dia. Jawa, Jawa Tengah. Kan? Kalau dekat Filipina ada Boracay Island, Cebu Island. Betul. Banyak. Even dekat Malaysia sendiri. Di Langkawi sendiri ada banyak lokasi-lokasi cantik. Di Kelantan, Terengganu, di Sabah, Johor, Sepona. Mersing, Banyak. So sebenarnya travel, it doesn't matter where you are. It does not mean to be in the first class, but you can still go and you can actually go over the weekend. Betul. Kalau setakat nak pergi Langkawi, tak perlulah 12 hari. Kan? Habis kerja hari Jumaat, Ahad balik lah. Ahad balik lah petang. Settle dah. Kan seorang makan cokodok dan sebagainya kan. Tu contoh dia. Betul. Kan? Kalau saya suka pergi Phuket sebenarnya. Dulu masa zaman saya muda, bukan muda lah man, zaman bujang, saya akan pergi Phuket sebulan sekali kan. Untuk? I just go there, seorang diri, bawa motor. Saya tahu hotel mana saya nak duduk, pagi-pagi saya lepak mana semua saya tahu. Saya pergi macam tempat pergi balik kampung lah contohnya macam tu. Balik kampung Phuket Sebab motor murah. Sewa dia semurah RM20. RM200 je. RM20 je. Motor kat Pecai. Minyak pakai botol. Ya, pakai botol. Sama masih kat Indonesia pun sama tau. Minyak pakai botol. Sampel je lah. Helmet tak pakai. Kalau saman bayar je. Sebab lebih kurang dalam 1 baht je saman dia kan. So relax, santai. I love to go there. Tapi apapun, you need to choose your hobby. Sebab itu akan satu melambangkan diri anda siapa. And circle anda tu siapa juga dalam masa yang sama. And adakah sebenarnya hobi tu bakal membawa benefit kepada anda? Kalau dari konteks bisnes dia sepatutnya meningkatkan produktiviti. Correct. Itu yang kita nak cakap. Dalam konteks bisnes, mungkin macam Cik Ran cakap tadi, dia orang ni bukan orang biasa-biasa yang join Ferrari Club, Harley Davidson Club. Networking lah. Mereka dapat bernetworking sama-sama. Contoh Aman adalah anak toke balak. Contoh. Saya anak toke minyak. Contoh. Lepas tu kita punya sesama suka minat hobi bawa Ferrari. Contoh. Dan bila kenal, bergabung. Mungkin ada kolaborasi selepas itu. Walaupun balak dengan minyak tu jauh panggang dari api. Kan. Dan contohlah, mungkin kita boleh buat minyak daripada kayu balak. Correct. Ataupun boleh buat kayu balak daripada minyak. Contoh. Banyak benda tuan-tuan puan. So jangan rigidkan diri anda untuk hobi ni dan memandang hobi yang ekspensif saja anda nak kejar, tapi anda tinggalkan kapasiti anda. Cuma jangan ada hobi yang memudaratkan diri dan menyalahi undang-undang. Contoh ada hobi tu suka pergi clubbing, suka pergi berparti-parti liar dan sebagainya. Tak bagus. Jadi kalau nak buat pun kurang-kuranglah. Tiba-tiba kita bagi nasihat. Yes, sebab ini daripada pengalaman-pengalaman lepas. Betul. Jadi kita kena dengar cakap orang yang dah berumur. Pastikan hobi anda memberikan kesan yang positif pada anda. Itu yang paling bermanfaat. Sebab klien ataupun tetamu kita sekejap lagi, usahawan ni dia ada hobi dia. Mahal sikit lah. Mahal sikit tapi saya suka untuk beliau juga kongsikan dengan anda apakah hobi beliau. Dan apa benefit yang dia dapat daripada apa yang sebagai seorang usahawan. Boleh mungkin inspirasikan orang sebenarnya. Betul. And you will work for that, untuk berada dalam circle dia. Kadang-kadang man, it's okay untuk work hard untuk kita dapat buat hobi kita tu. Correct. Sebab life is all about happiness. Correct. Kita simpan duit dalam bank banyak-banyak. Buat apa? Spend it. Cari lagi. Spend it. Cari lagi. Kalau tak, kita tak ada motivasi. Sebab memori you tak boleh beli. Correct. Kenangan you tak boleh beli. Moment tu you tak boleh beli. Duit boleh cari. Kan? So kita kerja kuat, jaga disiplin, enjoy your hobby, then come back fresh and harder. Correct. Sebab walaupun dia ada dengan hobi dia yang mahal ni, bisnes dia tetap maintain dan sustain. Yalah macam biasa. Walaupun Aman
buat hobi dia, saya buat hobi saya. Kita Kerja tu tak kerja. datang kerja macam biasa. Yes. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita akan kembali dengan anda bersama dengan wirausahawan kita yang ke-8. 8. InsyaAllah dan ke-8 dan episod yang ke-9 ni. Kita jumpa sekejap lagi. Subscribe, on notification and comment dekat bawah. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-9 bersama-sama dengan saya Ahmad Fitri dan Ras Muhammad, dan bersama tetamu kami pada petang ini iaitu Tuan Najmi Naharudin daripada Aster Edu. Tuan Najmi Najmi daripada mana? Aster Edu. Aster Edu. Aster. Aster. Kenapa Aster? Aster ni maknanya bunga. Dalam Bunga bahasa Aster. Dalam bahasa Latin. Latin. Aster maksudnya bunga. Ataupun jenis bunga. Salah satu jenis bunga. Jenis bunga dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin. Oh, wow, okey. Jadi kita kiranya mak bunga lah. Okey, kalau dah tuan dia dah mengaku, kita panjangkanlah mak bunga ni. Okey, baik. So siapa Tuan Najmi? Siapa Tuan Najmi sebenarnya? Selain pada mak bunga lah. So kita kalau siapa perasan, saya dulu main rugby. Okey, ada Nampak. Jadi kalau perasan, mana-mana negara dekat dunia ni, termasuk Malaysia sendiri, dia punya lambang dia, jata dia ialah bunga. Contoh England, Rose, apa lagi, Malaysia. All Black dia daun dia lah. Daun lah. Malaysia, hibiscus dia. Oh, okey. Dan mana-mana banyaknya, most of the country yang pemain rugby ni mesti bunga. letak bunga. Bunga sebagai logo dia. Bunga sebagai logo dia. Bukan hewan. Walaupun game tu ganas. Game tu ganas. Ataupun feeling ganas je. Dia memang ganas lah. Ganas. Saya takut. Okey. Memang ganas. Okey. Game tu ganas. Okey. Tapi dia kata hati dia ada bunga. Ada bunga. So pembawakan mak bunga ni walaupun luar mungkin ganas. Muka ganas dibawakan kepada sampailah buat bisnes pun menggunakan konsep yang sama. Sampai bisnes, kehidupan. Sebab tu orang pernah cakap, kalau nak cari suami, cari yang main rugby sebab dia peluk. Kalau cari pemain bola, dia tendang. Tak betul kan? Okey, benda baru. Saya juga belajar. Benda baru. Kalau nak cari bos. Jangan. Okey, baik. Faham. Wow. Okey, ini permulaan yang sedikit berbeza bagi saya. Ada you adalah seorang yang memang kelakar ke? Tak, saya serius. Tak, dia garang. Saya dengar tim dia kata dia garang kat office. Office. Tapi berbeza. Kita berbeza. Kalau kerja kerja firm lah. Saya garang pun saya rasa lah saya banyak adapt Dato' Ira punya style. Tapi saya tak tahu Dato' Ira kat office macam mana. Garang-garang dia tak datang office. Tak datang office. Sekarang hari ni apa? Selasa 10 12 tengah hari. Saya kat sini tak ada kopi. Betul. Cuba tiru lah. Okey. So ceritakan lagi pasal perwatakan you sebagai daripada dulu macam mana sebenarnya seketul Najmi. Dulunya saya ni banyak diterapkan yang saya ni ikut atuk saya. Jadi orangnya garang, orangnya panas baran. Jadi banyak yang bila kita dia asah macam tu, kau ni macam atuk engkau lah, kau ni macam bapak engkau lah kan. Jadi kita akan banyak lama-lama benda tu terikut. Until kita belajar, kita adapt yang sebenarnya kita ni boleh berubah. Jadi awal-awal perniagaan tu saya macam harimau lah. Sebab nak jadi serius kan. Rupanya ada cara lain untuk influence people, untuk make people interested to listen to us. Jadi banyak masanya saya evolve perangai. Boleh evolve. Masih belajar lagi, masih belajar lagi. Fun tak pastilah, mungkin wife saya je kot saya rasa dia fun. Saya rasa saya fun. Tak tahu. I guess sebagai seorang kita nak cakap hubungan kita ni macam antara saya dengan Tuan Najmi adalah hubungan kita. Saya agak friendly dengan you. Maksudnya saya tak adalah skema sangat dengan you. Tidak selalu protokol. Kadang-kadang kau pun keluar juga. Kan?
I rasa you kind of person yang mudah didekati. Dan seronok didekati. Sebab you ada sense of curiosity. You nak tahu sesuatu. Dan you akan tanya orang. I tak tahulah mungkin dengan orang lain bagaimana, tapi dengan saya, I guess kita establish satu relationship. Good relationship. Yang macam I say something, you pay attention. You say something, I pay attention. You that kind of person. Bukan ignore, bukan orang yang ignoring lah. Mungkin benda tu memang benda yang interested atau new things for me. Okay. Yang saya mungkin ignore, number one, wife saya perasaan lah. Gosip saya tak suka. Okay, sama. Jadi kalau orang gosip, saya tak boleh masuk kan? Saya pergi bayar bil ke, saya buat benda lain lah. Tak ada proses. Saya suruh anak saya lari je, lepas tu saya kejar ke. Okay, faham. Sebab gosip ataupun benda yang tidak manfaat dekat diri saya cuba elak. Lepas tu wife saya akan marah saya lah. Kenapa? Why you left me alone? Kesian lah kat I kena ada. Kita tukar masing-masing. Tukar berbeza. Okay. Kalau macam tu, apa benda yang you suka? What's your hobby? I suka kalau knowledge lah. Okay. Untuk I met new friends dekat Japan for example. So kita mungkin tanya pasal foods yang lagi sedap, culture dia ataupun macam mana geopolitik dekat Japan yang maybe benda tu tak ada dekat Malaysia, ataupun macam mana business ataupun orang Melayu yang buka bisnes dekat Japan boleh hidup ke, boleh survive ke, macam mana dia punya marketing dia. Kita belajar marketing kat sini lain, dekat sana lain. So kalau macam tu it make interesting topic. Okay, tapi kalau nak cerita pasal orang tu saya mengumpat lah gosip still lah. Silaman, aku suka orang bijak. Aku rasa orang bijak ni dia seksi. Orang yang banyak knowledge yang tepat lah, jangan mengarut. Ada tu yang dia rasa dia knowledgeable tapi segala knowledge dia tak betul kan. Ada juga macam tu kan, sembang lah. Kita tak nak betul kan, kita just walk off from that conversation kan. Tapi aku sangat respect orang yang ada knowledge, orang yang bijak. Cakap dengan dia rasa macam bermanfaat. Suka je rasa. Dengar je dengan. Kan? Aku suka orang macam tu. Kalau your expensive hobby now? Expensive hobby? Jaga anak tu. Itu sangat expensive dan eksklusif ya. Try to be humble. Expensive kita cuba-cubalah, tapi I cuba macam contohnya kita gather, me and my partner, kita gather, aku belikan kau belt nak. So kita belikan dia belt, dia belikan kita belt. So kita belt yang berjenama kan. Kita maybe that's one of it lah. Tapi hobi, beli barang berharga tapi bagi hadiah. Tapi sebab kita tak beli untuk diri sendiri, tapi kita beli untuk dia. Dia akan beli untuk kita juga. So you have the partner sebenarnya dalam bisnes. Ada partner kan. Semua partner dia adalah Titans kan? Ya, betul. Bertiga partners. Wow. And bila you berkecimpung dalam dunia pemotoran besar? Oh, lama. Motor besar adalah hobi. Tapi baru kena marah tadi. Sebab memang nak cuci dia RM20 macam kereta. So saya tak cuci lah. Ya Allah, kedekut lah tu. Dah beli besar, lantar pergi cuci kedekut. Geram, kecil hati. Sebab dia macam benda tu sepatutnya dihargai. Betul. Geram. Tapi kenapa you beli motor? Kenapa? Tu, macam mana bermula dia? Sebab motor ni tak digunakan untuk pergi kerja. For sure dia tak gunakan motor untuk pergi kerja. Motor ni memang untuk isi masa lapang. Kenapa pilih motor bukan toys ke apa? Nak jawapan jujur ke nak jawapan baik? Terpulang pada jujur. Ada, saya bagi dua answer lah. Okay, so tahun 2020, time tu PKP, kami Spire. So saya dengan partner saya Rafat pergi kat Harley Davidson. Sebab yelah kita ni orangnya debak-debak, macam tak sesuai sangat nak naik Ducati je lah. So kita pergilah Harley Davidson. Waktu tu harga motor tengah redah, murah, 40,000 macam tu je. Yang second ke baru? Yang baru. Sekarang harga motor yang sama kan? 60 ke 80 second hand. Waktu tu baru 40 lebih. Time tu pun kita tak mampu lagi. Tanya sekarang murah gila lah. Okey, 40,000. So kita pun dah acah-acah macam nak beli, lepas tu kita caw lah sebab tak mampu. Tapi niat tu ada. Niat tu ada. Jadi tahun 2023, tahun ni sebelum Ramadan, jadi kita orang visit lagi kedai yang sama. Brother tu yang layan kita orang tu time tu ada lagi. Dia ingat dah berjaya dia cakap ni. Saya datang balik.
Hari tu order tak datang. Oh, you dah order dah? Dah order dah? Time tu lah kita acah-acah order lah kan. Tak datang, cancel booking. Sebab kita nak menahan ego. Okey bang, bagi ni 3. Asalnya. Okey. So sambil-sambil pergi umrah, beli umrah pop. Keluar. Itu dia punya jujur, gitu jujur. Wow. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah lah, kita gunakan ilmu-ilmu yang kita belajar kan. Akaun kita bagus, payslip bagus apa semua. Mohon dekat Mekah tu kita doa juga. Ya Allah, kalau dapat lah. Kalau tak dapat pun tak apa. Sebab motor lebih susah approval dia berbanding kereta. Sebab motor dia consider loose item. Dia boleh disappear. Kereta susah sikit nak disappear. Ini pengalaman kita buat loan motor jugalah. Motor dulu. Sama. Susah betul nak lulus. Motor dia susah. So dari situlah sebenarnya. Jadi nak menahan ego tu. So mana mana dah travel dengan motor ni? Okay, so kita cerita motor ni. Kita beli, lepas tu Tiga sekali beli. first ride kita pergi Genting Highland. Genting Highland. Beginner. Sebab orang kata kalau tak pernah pergi Genting, teruk sangat lah tu, wajib pergi. So pergi Genting. Paling jauh kita pergi dekat sebenarnya untuk preparation untuk pergi ICM Langkawi. Itu dia motor tu. Sebab you ride to the ICM Langkawi. ICM last bulan apa Beberapa bulan lepas. Kita ride to Langkawi. Itu memang the best experience. Dah habis Langkawi, kita lajak sampai Hat Nyai. Maksudnya you drive daripada KL, ride daripada KL ke Langkawi, ke Kedah, naik ferry, naik dalam pulau, pusing-pusing. and then balik tu singgah ke naik atas lagi. Kedah, naik lagi atas Hat Nyai. Sampai Hat Nyai. Sampai Hat Nyai, lepas tu isteri tak marah? Isteri kata beli beras. Aduh kan. Balik rumah tolak kaki begitu. Tapi masa bini tak ada. Okey baik. So tak marah. Tak dia kita bagi tahulah this is the business dream. Alang-alang kita nak pergi, kita kena belajar. So bertiga jelah. So kita orang ada lagi 2 orang Titan. Dengan seorang lagi Titan. Hakim YG. Dia pun biker juga. Dia pun biker juga. Naik BMW. Ada juga Titan biker lagi. Yes it is. Lepas tu kita pernah ride dengan kawan-kawan Titan lain. So berapa ramai semua Titan yang ada motor ni? Yang ada motor mungkin dalam 7-8 orang. Tapi dia tak nampak macam tak serius sangat je. Tak boleh sebab Datuk Wira bukan pengemudinya. Patut dia buat Titan punya club. Takut kena disband nanti. Kita bukan buat kelab bola sepak kan. Sekali game je. Sebab bola sepak ni itulah tu. Kan. Malas sebut lah kan. Main rugby. Betul. Okay, so alhamdulillah. Itulah Tuan Najmi yang anda perlu kenal. Okay. Adakah bisnes membantu you untuk you dapat buat hobi yang you suka? Bisnes bantu dapat buat hobi, mestilah tak. Okay. Sejak saya masuk Titan, main rugby dah tak dapat dah. Okay. Pagi tapi kita tambah hobi baru. Okay. Apa hobi baru tu? Jadi saya ni kuat bersukan. Jadi apa saya buat? Saya start enroll gym. Okay. Tu susah tau nak buat. Saya 5 kali gagal. Susah nak buat tu. 5 kali gagal. Kita guna satu lagi ilmu. Nak buat apa-apa kena ada mentor. So ada coach. Saya ambil coach. Jadi setiap pagi 8 pagi personal trainer saya mesti ada dekat gym. You ada tak? You ada tak? Coach memang ada. Saya sebab Titan kan. Jadi ego tinggi jugalah. Kena pergi. So dia main gym ni? Jadi saya main gym lah. So work in progress lah. Work in progress. Ni kalau buka pada petak ni, kita ketul lah ni. Kan. Berkari-kari perut dah opek dah kan. Okay, baik. Okay. Jadi back to dia punya soalan. Memang kita dah besar, dah tua, dah beranak, dah ramai sangat. Nak main rugby mana sempat pun. Jadi kita cari yang sesuai hobi yang sesuai. Itu yang penting sebenarnya.
So you adalah suami kepada seorang isteri. Seorang isteri. Okey, seorang isteri. Saja kan soalan tu. Seorang isteri. Dua orang anak. Boy girl? Dua-dua girls. Dua-dua girl. Oh, kayu. 3 girl dalam hidup you. Tak, mak betul lagi seorang. Mak betul lah. Mak sendiri seorang. 5 orang. Bukan mudah. You kena kuat ni. Tak mudah koyak ni. Sebab anak girl totally the opposite of anak boy. Oh. I don't know, you tak tahu Tak tahu. Tak ada ada experience. Tak ada boy lagi. Girl ni penuh dengan emosi. My daughter akan mengajuk sekali 10 hari. Sehari 10 kali. Minimum. Kalau boy tak ada mengajuk, steady je. Tendang apa semua elok. Main bola kalah pun okey. Kalau dengan girl main game kalah, kita kena bujuk dia pula. Kena bagi dia menang. Walaupun kita menang, kena bujuk. Dia nak menang juga. Lantaklah kau. Itulah dia. Okay, so itu sedikit sebanyak pasal Tuan Najmi lah. Tapi Tuan Najmi last, adakah hobi you sekarang ni memberi benefit pada diri you? Apa yang you buat sekarang? Hobi sekarang tak banyak. Basically spend time dengan family. Okay. Macam kemarin apa saya buat, saya kena berjalan. Satu lagi hobi kita kena schedule. Oh, hobi pun kena ada jadual. Semua sebab hidup sekarang planning. Semua kena ada schedule. Because he made the day counts. Yes. Jadi pukul 8 pagi sampai pukul 9 saya mesti kena dekat gym. Habis pukul 9 pop siap kena masuk office. Masuk office. So petang nanti Kang ambil kids, kena spend time dengan kids sampai pukul berapa, pukul 9 sampai 9.30 anak saya ada kelas tuition dia. Lepas tu malam kan mesti tengok TV together and tidur and sambung tomorrow. So jadual tu kena betul-betul tight. Kena tight. Ini pun sebenarnya you belajar throughout the learning process kan, mesti. Kalau tidak dulu main lembat je lah, nak apa. Gua apa aku free. Tengoklah kejap lagi. Kan? Ataupun free sangat. Boleh. Jangan. Orang selalunya macam tu. Terus free kan. Okey boleh sekarang. Jadi kata nak ride motor tu, kita akan plan seminggu, mungkin minggu ni, kata hari ni Tuesday. Minggu depan, minggu ni dah tak sempat dah. Minggu ni tak sempat. Sebab kita dah pack dengan program-program. So minggu depannya mungkin kita boleh adjust lah. Adjust sikit masa. So pentingnya jadual dan planning juga. Penting. So buat bisnes ni, sebagai business owner, dia mengajar business owner ni untuk lebih berdisiplin dengan timetable. Betul. Hargai masa. Masa tu memang suntuk sebenarnya. Tak cukup masa. Sekali meeting dah 2 jam, 3 jam. Itu kadang-kadang saya bila tengok orang buang masa ni macam kaya je kau. Geram masa ni kau buang ni mahal ni. Tak boleh beli pun. Okay, so kita akan commercial break sekejap. Wow, macam dia punya show lah. Okay, kita akan commercial break sekejap. InsyaAllah kita akan kembali bersama Tuan Najmi. Banyak lagi kita nak kongsikan dengan anda, InsyaAllah tentang perniagaan, tentang jatuh bangun dalam perniagaan, InsyaAllah. Dan jenis beliau. So terus subscribe, on notification anda dan komen. Jumpa anda kejap lagi.